Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah pada malam ni kita dapat lagi sambung pengajian kitab Al-Idah fi Ulumil Balaghah karangan Al-Khatib Al-Qazwini rahimahullah. Dan malam ni kita berada di halaqah yang ke-11 di muka surat kalau di skrin ni saya tunjukkan sekejap muka surat dia. Okey, 177 177. Kalau di buku ni muka surat 255. Okey. Baik, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang Allah suka dan Allah redha. Baiklah, sementara kita menunggukan pelajar-pelajar kita yang mungkin on the way, bolehlah klik share dan juga share lah nah. Okey. Sekejap. Okey, kita share dulu supaya sampai kepada mungkin sahabat-sahabat kita yang dia nak belajar juga tapi mungkin dia terlupa ataupun dia ada urusan lain ke, tiba-tiba bila dia tengok kita share naik di Facebook dia, insya-Allah dia pun teringat, ya okey, berani memang niat nak belajar balaghah. Okey. Baik, hari ni berapa hari bulan? Hari ni 13 hari bulan 13 hari bulan. Maknanya esok hari yang ke-14. Cukuplah esok 2 minggu. 2 minggu kita berada di tahun baru. Mungkin kita kata semangat tahun baru ke tahun lama tu, saya rasa macam mungkin tawar lah sikit sekarang ni. Sebab apa? Sebab bila kita melihat keadaan kita kata bilangan mereka yang terkena jangkitan COVID, kita kata positif lah, kes positif semakin bertambah. Okay. Dan malam ni hari ni 13 hari bulan dah. Malam ni 13 hari bulan, malam 13 hari bulan. Di Kuala Terengganu merah. Terengganu merah. Di sini Yuniza ni Kuala Nerus. Tapi dulu sebelum pecah kepada Kuala Nerus, Yuniza ni pun Kuala Terengganu juga. Jadi Kuala Terengganu tu mungkin sebelah bandar dah lah. Memang kawasan tu dah bertukar dah status dia kepada merah. Jadi kita kena ambil langkah berjaga-jaga lah. Langkah berjaga-jaga. Di Kota Baru pun merah juga. Kita harap mereka-mereka yang di Kota Baru lah, termasuk ibu saya tu yang is watching tu. Semua keluarga saya di Kota Baru, insya-Allah semoga semua selamat-selamat belaka lah. InsyaAllah. Kita pakat-pakat jaga SOP, lepas tu kita pakat-pakat berdoa, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada ujian ini. Okey. Baik, kita boleh mulalah. Kita boleh mula. Jadi kita saya akan tunjuk di skrin ni. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
malam ni kita akan sambung sedikit, maksud saya ni hak yang baki daripada baki daripada sambungan daripada isu ataupun tajuk hak yang minggu lepas. Ada tak sempat nak baca minggu lepas bait syair ni. Kerana bait syair ni bait syair yang masyhur kan, jadi kita kena bacalah. Okey. Ke saya baca dah minggu lepas ni. Saya rasa macam tak baca lagi dah. Tak sempat. Macam mana Ustaz Fauzi, admin, saya baca ke pada minggu lepas? Kali rasanya macam tak baca lagi kan? Saya tak hurai lagi dah. Saya just sebut je, saya baca je, saya sebut je bait syair ni kan. Tak apalah, kita tengoklah. Baik, apa isu ni, bait syair ni berkait dengan apa? Okey, kita tengok Kita pada minggu lepas kita membaca contoh-contoh yang berkait dengan tashbih yang melibatkan harakah, yang melibatkan pergerakan. Okey, di mana dia ada dua contoh, dua bahagian dan dua contoh. Dua contoh iaitu bahagian yang pertama iaitu harakah bersama-sama, disebut di dalam bait syair tu, penyair tu dia sebut harakah iaitu pergerakan, dan juga sekali dengan tu adalah dia sebut juga bentuk, warna dan sebagainya. Itu satu. Dan yang kedua adalah dia sebut tentang pergerakan saja. Okey. Jadi minggu lepas kita berhenti di waka'annal barqa mushafu qarin fantibaqan marratan wamfitaha. Ibnul Mu'taz, penyair ni dia tashbihkan al-barq. Al-barq tu ialah peti peti ataupun kilat tu. Dia tashbihkan seperti mushaf Quran tu, yang mana bila kita baca kan, kita fantibaqan marratan wamfitaha. Kita belek naiklah ke atas, beleklah ke bawah, belek. Mana pergerakan tu. Dia tashbihkan di situ. Dari sudut bila kita tengok pada kilat tu kan, di langit tu kan, bila dia tenggelam timbul, maknanya dia ada lepas tu tak ada. Dia punya pergerakan tu kalau ikut dia punya khayalan dia, taswir kan, dalam pemikiran dia, dia melihat seperti bila kita baca Quran tu, kita belek pergerakan tu ke atas ke bawah helaian Quran tu. Dia nampak begitu. Okey. Tak apalah. Itu contoh yang pada minggu lepas. So kita sebagai tutmah kepada contoh tu, saya baca satu lagi. Okey, saya nak baca yang ni sebab dia masyhur kan. Mikarrin mifarrin muqbilin mujbirin ma'an kajulmu di sakhrin hattahu sailu min ali. Saya ingat ni masa belajar di Ma'had dulu lagi ni, kata 4 lagi rasanya dah pun diajar pasal bait syair ni. Kalau tak tingkatan 4 pun tingkatan 6 masa STU. Okey, bait syair ni nak cerita pasal apa? Okey, cuba kita tengok dulu dia punya makna dia dulu lah. Okey. Mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajulmu di sakhrin hatta husailu min ali. Okey, kalau tengok pada nota kaki kitab ni, okey. Apa makna mikarrin? Mikarrin maksud dia as-sari'ul karri. As-sari'ul karri. Dia terkam, dia cepat, dia tu dia gerak tu, bila kita kata karral farisu alal adu, dia terkam ke musuh tu cepat. Okey, lepas dia terkam tu dia lari, dia undur. Tu maksud mifarrin. Mikarrin mifarrin. Lepas tu dia muqbilin mudbirin, maknanya dia ke depan, dia ke belakang. Jadi dia mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an ni, dia pergerakan tu kita boleh kata 360 lah dia punya pergerakan dia tu, dan dia bergerak dengan cepat. Dia nak bagi tahu kuda dia ni, hebatnya kuda dia ni di medan peperangan. Dia memang pantas, cepat, bergerak tu situ sini, maknanya aktif lah.
Dan dia nak tashbihkan kuda dia ni, pergerakan kuda dia ni dengan kajulmu di sakhrin hatta husailu min ali. Okey. Julmu di sakhrin ni kita banyak, julmu di sakhrin ni batu yang besar. Okey. Yang hatta husailu min ali. Air bila dia jatuh daripada atas gunung, min ali tu daripada tempat yang tinggi, maknanya kita kata daripada bukit lah, daripada gunung. Dia bergolek turun tu dibawa oleh asail, oleh air tu. Tak. Kita boleh nampak tak di batu tu, kita boleh kata tak, oh ni bahagian atas batu, ni bahagian bawah batu, ni bahagian tepi batu, ni bahagian tepi sebelah kanan, ni tepi sebelah kiri. Boleh ke? Kita tak ada nak tengok pun. Sebab apa? Sebab dia bergerak terlalu cepat, dia bergolek tu. Dia bergolek. Maknanya kita bila kita tengok, kita tak boleh nak kata, balik mana atas batu, balik mana bawah, balik mana kanan, balik mana kiri. Tak. Dia memang bergerak tu dengan cepat. Samalah dengan kuda dia tu, bila kita tengok, dia kata, kita tak boleh nak kata, mana kepala dia, mana ekor dia, mana sebab dia cepat sangat. Dia musing-musing, dia terkal, dia mengenjak, dia ngelak. Tak. Tu dia nak kata betapa hebatnya kuda dia tu. Dan bila kuda tu hebat, maka tuan dia tu pun hebat jugalah. Okey. Dia kata inna hadzal faras, yaqulu inna hadzal faras li farati ma fihi min linir ra'si wa sur'atil inhiraf. Dia kata kuda ni li farati ma, farat ni maknanya terlalulah, ma fihi min linir ra'si, maknanya kepala dia tu lembut, wa sur'atil inhiraf, maknanya dia gerak tu kan, dia memang lentik molek dah. Kepala dia apa semua dia gerak, lepas tu dia cepat, dia musing. Tak. Tara kafalahu fil hal allati tara fihi libabah. Kafal ni bahagian belakang dia. Libab ni bahagian depan. Mana pada masa nak tengok bahagian belakang dia tu menampak bahagian depan dia. Pada masa nak tengok bahagian depan dia tu menampak bahagian belakang dia. Apa makna? Maknanya macam kajulmu di sakhrin tu lah. Macam batu tu. Bila dia bergolek tu kita tak tahu hak mana hak yang batu bahagian atas ataupun bahagian bawah. Nampak sebutir gitu turun tak? Tak boleh. Mata tak ada nak takak. Tu maksud dia tara kafalahu fil hal allati tara fiha. Tu balik kepada al-hal lababahu. Tu uslub dia tu nah. Okey. Fa huwa kajulmu di sakhrin dafa'ahu sailu min makanin 'alin. Okey. Fa innal hijr bi tab'ihi yatlubu jihatas sufli li'annaha markazuhu. Tengok dah. Kenapa tengok penyair dak? Kenapa dia boleh dia buat mari tasbih daripada ni cuba tengok dah. Ni dia punya khayalan dia dah. Okey, bila kita baca huraian apa ni Al-Qazwini ni kita akan faham. Okey, saya baca sampai habis. Dia kata fa innal hijra bi tab'ihi yatlubu jihatas sufli li'annaha markazuhu. Fa kaifa idza a'anathu quwwatu daf'i as-sayli min 'alin fa huwa li sur'ati taqallibihi yura ahadu wajhaihi hina yura al-akhar. Tak. Dia nak tashbihkan dengan julmu di sakhrin hatta husailu min ali ni bukan saja-saja. Dia ada maksud yang tersirat di sebalik itu. Iaitu memanglah kalulah kita kata batu ni kalulah kita golek batu, memang batu dia akan pergi ke tempat yang rendah lah kan. Itu memang sifat batu. Sebab batu memang dia kata bi tab'ihi yatlubu jihatas sufli. Tak ada batu ni dia akan naik pergi ke atas, tak ada. Dia akan turun ke bawah. Kalau kita letak batu di tempat yang datar, kalau kita batu ataupun bola tak? Kalau kita letak di tempat yang datar, lepas tu kita pun kita sengit sikit tak? Kita buat sengit sikit, mestilah batu tu akan bergolek ataupun bola tu akan bergolek slow-slow pergi ke tempat rendah. Sebab apa dia kata li'annaha markazuhu. Itu memang tempat yang dia akan tuju. Cuba bayangkan apabila sifat dia lagu tu dah. Tetapi dia kata idza a'anathu quwwatu daf'is sayli min ali. Dia dibawa oleh air pula yang turun daripada atas ke bawah. Daripada bukit tu turun air. Mestilah laju macam air terjun tu kan. Lepas tu bawa batu ni memang sifat dia akan bergolek ke bawah. Dibantu pula dengan air tu. Maka tu nak menunjukkan betapa cepatnya. Sehingga kan kita tak boleh nak tengok. Fahuwa li sur'ati taqallubihi. Taqallub tu dia musing-musing tu kan. Okey, yura ahadu wajhaihi hina yural akhar. Tengok tu uslub dia. Kelihatan salah satu daripada jihah dia, arah dia tu ataupun kita kata muka dia tu, muka batu tu, ketika mana kita nak tengok hak lagi. Maknanya apa? Kita tak boleh nak beza hak mana yang
bahagian depan hak mana bahagian belakang. Oleh kerana cepatnya dia berpusing. Okey. So jadi benda ni ni adalah husnun. Satu benda yang comel dalam balaghah apabila penyair tu nak tashbihkan tentang pergerakan. Nampak dah? Tentang pergerakan. Okey. Baik. Selesai yang bahagian ni. Okey. Hari ini sambungan sikit sebenarnya hak yang ekor pada hak yang minggu lepas. Jadi malam ni ya kita nak masuk ke sini. Malam ni okey. Ni kita nak masuk kepada al-murakkab al-aqli. Bolehlah muka surat 178. Okey. Okey. Malam ni kita akan baca apa yang Qazwini hurai berkenaan dengan ayat ni. Okey. Sahabat-sahabat semua, saya nak nasihatkan selepas pada kita baca huraian Al-Qazwini dari sudut balaghah, daripada sudut balaghah, saya nak minta supaya sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan dan juga pelajar-pelajar, tolong kita tengok dalam tafsir. Tolong kita tengok dalam tafsir supaya kita al-jam'u baina bainal ilmaini. Kita tengok bagaimana ayat Quran tu kita kata disyarah oleh seorang ulama dari sudut balaghah dia, yang mana dia akan fokus kepada tashbih ke isti'arah ke dan sebagainya, dan kemudian kita kebah lagi dengan kita pergi baca dalam tafsir. Kita nak baca tafsir ikulah Baydawi ke Ibnu Katsir ke At-Tabari ke dan sebagainya lah. Tafsir kita duduk baca semua tu, Qurtubi ke, supaya kefahaman kita tu bertambah. Baik. Jadi apa isu dia sini? Isu dia sini ialah al-murakkab al-aqli. Kita kena ingat contoh-contoh sebelum ni yang kita baca adalah murakkab hissi. Contoh macam batu tadi, kita boleh tengok kuda tadi, kita boleh tengok batu tu, kita boleh tengok. Lepas tu sebelum tu kilat kita boleh tengok. Lepas tu pergerakan mushaf bila kita buka ke atas ke bawah tu, kita belek mushaf tu kan, kertas tu duduk gerak tu, kita boleh tengok. Tu semua adalah murakkab hissi. Dan sekarang ni dia adalah murakkab aqli. Benda ni kita boleh bayang benda tu dia punya wajhus syabah dia. Ni melihat pada wajhus syabah ni, bukan melihat kepada musyabbah dengan musyabbah bih. Tengok kepada wajhus syabah dia tu. Kita masih lagi dalam bab wajhus syabah. Wajhus syabah ni kategori murakkab aqli. Akal kita bayang dan fikirkan benda tu, menggambarkan di dalam fikiran. Mungkin musyabbah akli dan musyabbah bih isi, tak apalah, ataupun musyabbah dia akli, musyabbah bih isi, tak kisah. Tetapi sekarang ni maksud bila Qazwini kata murakkab akli ini merujuk kepada wajhus syabah. Wajhus syabah tu kita kena khayal, kita kena fikir, kena bayangkan, kena taswir. Okey. Dia kata kal manzaril mutmi'i ma'al makhbaril mu'yisi alladhi huwa ala aksi ma quddira. Ma quddira. Okey, dia kata sebagaimana pandangan yang mentomokkan, apa dia? Al-manzar al-mutmi', mentomokkan. Terjemah apa? Okey, satu gambaran, yang mengharapkan, maknanya pada peringkat awal harap benda tu dapat manfaat, dapat faedah, dapat habuan. Nampak gitu. Tu maksud al-manzar al-mutmi'. Tu maksud al-mutmi'. Tomok-tomok tu maknanya akan dapat habuan, akan dapat comel lah. Hak comel, dapat habuan, dapat benda apa kita kata? Benda-benda hak yang bagus lah. Okey. Ma'al makhbaril mu'yis. Makhbar tu khabar lah. Okey. Makhbar tu khabar, dia masdar mimi. Okey. Ma'al makhbaril mu'yis.
Khabar yang mendukacitakan, mengecewakan. Yang ni maknanya apa? Maknanya indah khabar dari rupa lah ni. Al-manzarul mutmi'i ma'al makhbaril mu'yisi. Indah khabar daripada rupa. Ingatkan bila buat gini ni dapat ni. Tapi rupa-rupanya bila pada hari kejadian, Allahu Akbar, dapat yang sebaliknya. Tu maksud dia al-makhbar al-mu'yis. Nah, boleh. Allazi huwa ala aksi ma qudira. Dia apa ni berlawanan atas apa yang dikudira. Kudira ni bukan makna takdir. Kudira ni maknanya adalah kiraan. Dia kira. Kiraan dia, sangkaan dia. Dia kira-kira dia akan dapat manzar al-mutmi' lah. Dia kira dia akan dapat habuan lah. Dia kira-kira dia akan dapat habuan. Benda hak dia buat tu kita tengok, Masya Allah. Benda hak dia buat, kehidupan dia. Tu adalah manzar yang Masya Allah mutmi'. Yang orang yang buat benda ni, yang berada di atas jalan ni, yang situasi dia ni, dia akan dapat benda yang baiklah, yang indah. Okey, tapi tapi sebenarnya bila pada hari kejadian, yang kita kata indah khabar daripada rupa, maknanya dia dapat hak sebaliknya. Tidak sama dengan aksi ma qudira, atas berlawanan atas apa yang dia kira-kira dia akan dapat. Tak? Boleh? Okey, jadi tu dia punya murakkab akli wajhus syabah. Jadi al-manzar al-mutmi' siapa habis tu, siapa qudira tu adalah wajhus syabah dia. Dan dia adalah satu situasi benda yang dia murakkab. Dia terdiri daripada manzar mutmi', ma'al makhbar mu'is, alladhi huwa ala aksi ma qudira, tu benda yang murakkab. Dia ada elemen-elemen tu membentuk, dan benda tu dia boleh idrak dia dengan akal. Okey. Fi qawlihi ta'ala wal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu. Surah An-Nur ayat 39. Okey, kita terjemah sebiji-sebiji. Tengok dah. Dia kata, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah tu. A'maluhum, amalan-amalan mereka, okey. Kasarabin, seperti sarab. Sarab ni apa? Okey, sarab ni adalah fata morgana. Tahu kan kalau kita di highway contoh kan, di highway ketika panas terik kan, okey, kadang-kadang kita nampak macam apa ni, macam ada air di depan tu, macam apa ni kita kata ada kilat tak, nampak macam dah macam ada air tak? Sebab dia panas sangat kan, bila bahang tu dia kena atas tar tu, dia samalah di padang pasir pun tak, dia kalau orang zaman-zaman dulu, bahkan zaman sekarang pun tak, kalau dia padang pasir tu, dia panas terik tu, bila dia kena di pasir tu tak, dia pun nampak macam kilat-kilat, seolah-olah macam kalau duduk jauh tu nampak macam ada air. Lepas tu dia panggil fata morgana dah. Okey. Sarab, okey. Sarab tu berada di mana? Biqi'atin. Berada di qi'ah. Okey. Tahu tak apa makna qa'ah? Qa'ah dengan qi'ah ni dia ambil daripada kata dasar yang samalah. Qa'ah semua tahu Qa'ah. Qa'ah ni dewan. Dewan ni satu tempat yang besar, yang luas, okey, yang datar, tak, yang boleh muat ramai orang, tak. Tu qa'ah. Dan qi'ah ni, okey. Qi'ah ni dia jamak kepada perkataan qa'. Anda dengar qa'. Bukan qa' kepala tu. Qa'. Qa'. Pernah dengar tak? Dalam syair pernah dengar tak? Saya nak cerita sikit. Biar tak apalah. Selengan. Okey. Tak apa nak suruh ingat tak? Kadang-kadang tu, bila dalam kelas tu tak, kita cerita-cerita sikit. Bukan apa kita nak suruh pelajar kita tu, dia ingat cerita tu, dia ingatlah perkataan tu. Saya tanya tak? Okey, tuan-tuan perempuan, okey, pelajar-pelajar, sahabat-sahabat. Pernah tak dalam hidup ni, berlaku tak? Satu benda yang kita dengar tu, kita dengar tu mungkin sekali ataupun dua kali tu, kita pun ingat sampai bila-bila. Pernah tak? Satu ayat dalam bahasa Arab lah,
Orang yang pernah belajar bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu mungkin, selain daripada lagu lah kot. Lagu ke apa tu, kalau dia dengar semua tu ingat tak? Ayat lah, contohnya ucapan mana-mana pemimpin ke ataupun siapa-siapa ke tak, yang menarik perhatian kita, kita dengar tu. Lepas tu mungkin lepas tu kita tulis, lepas tu kita baca ke, lepas tu kita ingat. Di mana-mana pun, duduk di mana-mana pun kita ingat. Benar tak? Ada pengalaman tu. Okey. Ni bukan apa ni, yang cerita macam saya cerita dulu apa, Abu Tammam ataupun Imam Al-Bukhari apa semua tu, yang dengar je sekali je. Anwar Shah Kashmiri yang saya pernah cerita dulu kan, sekali je dengar tu ingat. Bahkan ramai lagi orang-orang yang macam tu dari kalangan ulama. Bahkan mungkin Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam apa ni, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, ramai lagi imam-imam. Sebab tu mereka ni boleh hafal, apa kita kata, boleh hafal sampai hadis tu beratus-ratus ribu, bahkan mungkin jutaan hadis. Al-Hafiz tak, berapa ratus ribu hadis dia hafal. Mungkin sebab otak dia tu memang otak protestan dah. Dan dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab geniusnya mereka itulah, Allah Subhanahu Wa Taala kita kata jaga agama ni kan, tak? Quran dia, hadis dan sebagainya, tak? Okey, tak apalah. Tak. Kita ni orang-orang biasa tak pernah tak berlaku gitu. Okey, pengalaman saya lah. Dalam banyak-banyak, saya rasa adalah sekali, saya ingat masa saya belajar dulu, saya belajar An-Naqdul Adabi dengan almarhum Dr. Abdul Basit Badar lah, yang saya pernah cerita dulu. Okey. Dia pernah cerita sekali pasal syair Burdah. Syair, tahu Burdah kan? Syair Burdah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busairi tu. Masyhur kan syair tu? Okey. Yang dia punya apa ni? Dia punya matlak dia tu apa? Siapa dia ingat? Amin tadhakkuri jiranin bidhi salimi. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salimi. Tak ingat saya tu. Macam cerita ni bukan hak saya, bukan hak tu. Saya cerita hak yang mu'aradah pada bait syair tu. Mu'aradah. Tahu dah, mu'aradah ni maknanya satu syair yang dicipta oleh penyair lain, yang dia ikut pattern kepada syair apa ni, syair yang lain, qasidah yang lain. Okey. Jadi nak ceritanya qasidah Al-Busairi ni, Al-Busairi, amin tadhakkuri jiranin bizi salimi, satu perkataan saya lupa, dam'an, okey, jara fi muqlatin bidami. Boleh siapa-siapa yang itu, mungkin Ustaz Fauzi boleh tolong cari perkataan saya lupa tu. Tak apalah. Tu dia punya matlak dia panggil. Ayat apa ni, bait syair hak mula-mula. Bait syair dia tu, qasidah dia tu 160 bait. 160 bait. Dan bacalah sejarah. Saya nak ajak apa ni, nak minta pelajar-pelajar bacalah sejarah apa ni, bagaimana Al-Imam Al-Busairi tu dia karang qasidah Burdah tu. Kenapa? Dia ada sebab tu. Dia ada sebab. Cuba cari. Kenapa? Okey. Ustaz Fauzi, apa dia perkataan dia? Mazajta, apa, kamu campur. Okey. Amin tadhakkuri jiranin bizi salami tu maksudnya Madinah ya. Jiranin bizi salami tu adalah penduduk Madinah. Okey. Adakah dari ingatan kamu kepada jiran-jiran yang berada di Madinah, zi salam tu. Okey. Mazajta, kamu gabungkan, kamu campur, dam'an, air matamu, okey, jara fi muqlatin, yang mengalir di mata, muqlah tu mata, bidami, dengan darah. Okey, sebab dia memang dia karang qasidah tu dalam keadaan dia kena syalal, dia kena stroke, dia falij tak, dia kena stroke, dia jadi syalal. Lepas tu dia karang apa ni, qasidah tu. Dan dia karang qasidah tu pula, dia punya background dia adalah kerana dia sedih melihat kepada apa yang berlaku kepada dunia Islam disebabkan oleh tentera salib dan juga oleh kita kata tentera Mongol. Maka dia fikir apakah yang akan berlaku kepada Rasulullah, sebab dia dengar cerita yang tentera Mongol, tentera salib ke apa semua ni, mereka akan last kali mereka akan pergi serang ke Haramain. So dia bimbang apa yang akan berlaku kepada Islam, apa yang akan berlaku kepada Rasulullah. Sebab tu dia buat bait syair.
Kita apalah carilah apa ni huraian tentang bait syair tu. Panjang saya cerita mukadimah. Pasal nak ceritanya qiyah ni. Jadi saya ingat apabila ustaz saya almarhum Dr. Abdul Basit Badar, dia pun sebut dah, dia kata penyair Mesir yang masyhur seorang nama Ahmad Syauqi. Orang yang belajar adab kenal lah dia, Ahmad Syauqi. Tak. Ahmad Syauqi dia buat satu syair, dia panggil Nahjul Burdah. Nahjul Burdah ni, Nahj tu ikut kan. Manhaj kan, Nahj maknanya jalan. Al-Burdah. Burdah ni asalnya adalah ni lah baju hak yang Nabi pakai tu kan, apa panggil jubah burdah dia tu kan. Baju hak jubah hak Nabi pakai, hak di luar jubah tu tak. Okey. Macam hari kita tengok Tok Imam Mekah tu kan, hak dia pakai luar tu tak, warna emas ataupun warna oranye ataupun warna hitam tu kan, tu burdah hak. Okey. Jadi dia Nahjul Burdah ni dia ikut apa ni qasidah burdah. Qasidah burdah oleh Busairi itu 160 bait, tapi dia buat 190. Syahidnya cerita, ni poinnya ni. Paja pusing ni. Okey. Poinnya adalah dia punya Matla'ul Bait tu, saya ingat ustaz saya sebut sekali dalam kelas ataupun 2 kalilah dia baca. Saya pun dengar, lepas tu saya pun tulis, saya pun ingatlah. Dan setiap kali saya teringat tu, saya cuba sebut, lekatlah di mulut, lekat dah di mulut. Ya. Dia kata rimun 'alal qa'i, dia kata rimun 'alal qa'i bainal bani wal 'alami ahalla safkadami fil ashhuril hurumi. Saya ingat lagi masa ustaz saya sebut tu, dia papa putih depan ni kan. Kita duduk mengadap ni. Kita mengadap je ni, mengadap papa putih. Masa tu dia mengajar dia duduk sebelah tu, dia duduk dekat pintu. Saya ingat lagi. Masa tu saya tahun 3. Dia sebut tu kita tengok, kita pusing. Dia berbaca, dia pun baca sebab dia bila mengajar pun dia kena baca style. Dia bacalah. Rimun 'alal qa'i bainal bani wal 'alami ahalla safkadami fil ashhuril hurum. Kita pun tulis. Dia pun syarah. Bila syarah tu kita rasa jijak kita rasa jijak. Mungkin dengan sebab tu bila kita rasa masya-Allah hebatnya bait syair tu, dan kita rasa macam jijak dah. Lepas tu kita pun ingat. Tapi malangnya ingat satu je dah, hak 189 lagi tu tak ingat. Okey. Saya harap dengan cerita ni bukan apa saja. Kita nak ingat kenangan pada kalimah qi'ah tu. Biqi'ah, qa' tu. Qi'ah ni jamak kepada qa'. Qa' tu adalah apa dia? Tempat yang luas, yang mumtadah. Yang mumtadah. As-sahra al-mumtadah. Al-ardu al-mumtadah. Biqi'ah. Qa'. Saya sebut ni, saya bukan saya saja sebut. Walaupun saya teringat saya sebut ni, saya nak sebenarnya mengajak kepada pelajar-pelajar saya terutamanya tak. Okey. Cuba tengok bait syair burdah tu dan juga Nahjul Burdah. Mungkin lepas kelas lepas ni boleh tengok dalam YouTube, boleh Google, tolong baca. Okey. Bahkan ada satu video di YouTube, okey. Ada seorang penyair zaman sekarang lah, saya lupa dah nama dia apa, dia cerita pasal dalam 10 minit je, dia cerita pasal Nahjul Burdah tu. Okey. Masya Allah, bila kita dengar tu, Masya Allah lah. Ada banyaklah maklumat-maklumat yang kalau kita menghayati je, kita akan nampak lah betapa hebatnya penyair-penyair ni dengan dia punya, apa kita kata, malakah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia tu. Dia tidak saja-saja tidak. Dia bukannya buat syair ni mengarut-ngarut apa tidak. Dia buat syair ni adalah ni kira syair yang pujian nombor 1 lah, sebab kita kata puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan benda tu pernah berlaku di zaman Nabi kan. Zuhair bin Ka'ab tu kan, yang masyhur dengan bait syair dia apa, banat su'adu fa qalbil yawma matbulum mutayyamun ithruha lam yufat maqbulu tu kan. Syahur kan bait syair tu. Itu pun mungkin ramai yang belajar bait syair tu kan. Okey. Tapi hak yang Syauqi, yang Busairi tu mungkin sebahagian tu mungkin tidak belajar sebab dia mungkin tidak dimasukkan di dalam mana-mana silibus, saya tak tahulah. Tapi kalau kita boleh masukkan dalam apa ni puisi Arab ke tak, kita tengok kepada burdah ke, ataupun kita ada bacaan khusus tak kepada ni burdah ke, nak tengok daripada sudut balaghah dan sebagainya tak, makna-makna dia tu boleh juga nah. Okey. Tak apalah, kita balik semula kepada ayat ni. Okey.
Jadi isu dia apa sini? Nak cerita pasal Qiyah tadi. Okey, balik semula. Okey. Dia tashbih sini, dia kata sarabim biqi'atin. Fata Morgana yang berada di Qiyah, di al-ard al-mumtaddah. Tanah yang kita kata terhampar tu kan. Okey. Yahsabuhu az-zam'anu ma'a. Apa ni? Az-zam'a ni orang yang dahaga. Okey, orang yang dahaga akan menyangka itu adalah ma'an, air kan. Hatta idza ja'ahu, okey, sehinggalah apabila dia sampai ke tempat tu, tempat yang dia sangka air tu, apa? Lam yajidhu syai'a. Dia mendapati tak ada apa-apa pun situ. Tetapi yang dia dapati apa? Fawajadallaha indahu, maka dia mendapati Allah di sisinya. Fawaffahu hisabahu, maka Allah pun menyempurnakan hisab dia. Maknanya balasan dia dah. Sempurnakan hisab dia dan balasan dia dah. Okey. Baik, apa huraian Qazwini dari sudut tashbih? Tengok dia kata syabbaha, menyamakan, Allah menyamakan ma ya'maluhu, apa yang dilakukan oleh man la, orang yang tidak yakrinul imana, tidak yakrinul imana al-mu'tabar bil a'mal, orang yang tidak gabung tak? Gabung. Korona yakrinu tu orang yang tidak gabung, tidak campur lah kita kata, iman yang al-mu'tabar, yang dikira, yang diambil kira, yang diterima lah. Bil a'mal, dengan amalan-amalan, allati yahsabuha, yang dia sangka, tanfa'uhu indallah, akan memberi manfaat kepada dia di sisi Allah, wa tunjihi min azabihi, dan menyelamatkan dia daripada azabnya. Orang kafir, apabila dia buat amalan-amalan dia tu, dia sangka yang amalan-amalan yang dia buat tu akan menyelamatkan dia daripada azab akhirat, azab Allah. Kan? Dia rasa lagu tu. Tapi kenapa tidak berlaku begitu? Sebab dia tiada iman. Dia tiada iman. Walaupun mungkin benda yang dia buat tu baik, kita katakan, tapi oleh kerana dia tiada iman, dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka walaupun benda yang dia buat tu benda baik dan dia mengharap Allah akan membalas kepada dia, tapi oleh kerana dia tu tiada iman, maka apa yang berlaku? Summa yakhibu fil aqibati amaluhu wa yalqa khilafa ma qaddara. Okey. Summa yakhibu fil aqibah amaluhu. Apa yang yakhibu? Amaluhu. Yakhibu bila? Fil aqibah. Fil aqibah tu di akhirat. Bila tengok pada akibat di akhirat tu, yakhibul amal. Dia punya harapan dia tu pun melayang, hilang, sia-sia, tak ada gapo satu. Yakhibul amal. Hilang. Tak tercapai lah cita-cita dia tu. Okey. Indah kabar daripada rupa sungguh-sungguh. Okey. Wa yalqa khilafa ma qaddara, dan dia akan dapat, dia akan berjumpa dengan benda hak berlawanan daripada apa yang dia kira-kirakan. Dia kira-kirakan kalau dia buat gini, dia akan dapat balasan gini. Tapi rupa-rupanya apa yang berlaku di sebaliknya. Okey. Maka syabbaha tu, baru mari bi tu. Bi syarabin. Syabbaha bla 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 bla, panjang ayat tu kan. Okey. Itu adalah al-musyabbah. Okey. Bi sarabin, bukan bi syarabin, bi sarabin. Itu baru mari musyabbah bi. Bi sarabin dengan fata morgana, yarahul kafiru bis sahirah. Yang mana orang kafir, okey, melihatnya di as-sahirah. As-sahirah tu apa ni? Al-ard. As-sahirah tu al-ard. Tanah lah. Di tanah rata tak? Okey. Waqad ghalabahu atshun. Dan dia telah dikuasai oleh apa? Atshun. Atshun ni dahaga. Maknanya dia dahaga sangat-sangat lah. Ghalabahu atshun. Maknanya dia sangat-sangat dahaga. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Fayahsabuhu ma'an. Maka dia menyangka ia adalah air. Fayatihi. Maka dia pun pergilah. Yatihi, pergi. Jerba kita kata tak, pergi.
fala yajidu ma rajahu, dan dia tidak dapati apa yang dia harapkan. Okey, wa yajidu zabaniyatallahi indahu, maka dia mendapati apa dia ni, malaikat zabaniyah. Di situ fayakhudhunahu, maka malaikat tu pun ambil dia, fayatilunahu ila jahannam, ambil sumbak bubuh dalam apa ni, neraka jahannam. Fayasqunahu, dia apa, bagi minum apa, alhamima wal ghassaq. Dak hamima wa ghassaqa, dak dalam Quran tu kan. Okey, itu minuman dalam neraka dan makanan dalam neraka dak. Okey, kejap. Dalam kitab ni dia tulis fayatilunahu. Okey, dalam buku saya ni dia tulis fayaglunahu. Okey, samalah lebih kurangnya dia. Okey. So faham dah? Di sini kita nampak okey, apa dia musyabbah dan apa dia musyabbah bih. Kita nampak sini yang musyabbah tu satu benda yang akli sebenarnya. Nah. Okey. Tak. Walladzina kafaru a'maluhum. Difahami daripada ayat tu. Musyabbah ni walaupun Allah sebut walladzina kafaru a'maluhum je, tapi dia punya hal dia, keadaan dia itu dipahami daripada musyabbah bih. Allah tidak, ni Quran tak, dia tidak syarat dia kena sebut, bukan syaratnya dia nak sebut apa ni musyabbah tu habis panjang jela tak, macam huraian tu tak. Tidak. Allah sebut walladzina kafaru a'maluhum saja. Tapi tu Allah buat mari tashbih kasarabin, lepas tu Allah pun cerita pasal musyabbah bih tu panjang tu, maka sifat apa ni orang kafir tadi yang berkaitan dengan amalan dia tadi tu tak dia apa difahami daripada musyabbah bih tu. Tak. Jadi benda tu hak yang musyabbah tu satu benda yang akli, tapi yang musyabbah bih tu hak tu benda yang memang hissi. So musyabbah dia akli, musyabbah bih dia hissi. So dia tak masalah untuk dia punya wajhus syabah dia tu adalah apa ni murakkab akli, jenis akli, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Kemudian jadi kalau di sini kalau orang tanya ataupun kalau biasa kalau dalam exam dah exam dah kalau soalan tanya okey, huraikan bait syair berikut dan nyatakan musyabbah bih dan wajhus syabah. Kalau orang jenis ngapa, dia ngapa je satu perenggan ni memang markah penuh lah tak. Tapi kita nak pelajar-pelajar kita ni dia jawab apa-apa soalan tu bukan daripada hafalan lah. Tak, kita nak kalau boleh dia jawab daripada kefahaman. Tak, dia dengar, dia baca, dia faham. Okay, lepas tu kalau nak hafal lah. Tapi kalau dia boleh jawab dengan apa ni berdasarkan ingatan dia, lepas tu dia karang pula masya-Allah ayat dia tu dengan syarat betul lah. Tak, syarat betul masya-Allah tu level yang ni lah. Sebab kadang-kadang kalau orang menghafal saja ni kadang-kadang kita kata mungkin dia hafal tapi dia tidak faham tak. Tak apalah ke mana-mana pun. Yang penting kita dah faham apa maksud apa ni ayat ini berdasarkan kepada huraian ulama balaghah. Jadi kita perkemahkan lagi, masing-masing saya nak minta bukalah tafsir dan baca sendiri dah. Baik. Oh, dia ada lagi bawah ni sikit. Okey, ada sikit lagi ni. Okey, kita baca. Dia kata fahuwa kama tara, okey, muntaza'un min umurin majmu'atin kurina ba'daha ila ba'din. Okey. Wa dzalika annahu ru'iya minal kafiri fi'lun makhsusun wa huwa husbanul a'mali nafi'atan lahu wa an takuna lil a'mali suratun makhsusatun wa hiya suratul a'malis salihati allati wa'ada Allah ta'ala bithawabi 'alaiha bi syartil imani bihi wa bi rusulihi 'alaihimus salam wa annaha la tufiduhum fil 'aqibati syai'an wa annahum yalqawna fiha aqsama ammaluhu wa huwal 'adzabul alim wa kadza fi janibil musyabbahi bihi. Okey. Baik. Hari ni dia hurai pasal musyabbah nah, pasal musyabbah. Nah, kalau kita tengok huraian dia ni lebih kurang dengan huraian dia tu pasal musyabbah bih tak. Okey. Dia kata apa? Fahuwa kama tara,
Dan kamu tengok tak apa ni muntazaun min umurin majmu'atin kurina ba'duha ila ba'din. Okey, tengok dia punya apa ni pada musyabbah dan juga pada musyabbah bih dan juga pada wajhus syabah tu. Okey, dia muntazaun min umurin majmu'atin kurina ba'duha ila ba'din. Dia memang kita kata dia diambil daripada perkara-perkara yang memang min umurin majmu'ah, yang terhimpun, yang bergabung, kita kata kurina ba'duha ila ba'din. Dia bergabung, lepas tu dia saling berkait. Sebahagian daripadanya di kurina ila ba'din, dikaitkan tak dengan yang sebahagian yang lain. Maknanya dia muntaza' min umurin majmu'ah. Okey, apa ni apa ni kita kata dia ada umur banyak, lepas tu dia majmu'ah, dia terhimpun, lepas tu dia kurina ba'duha ila ba'din, dia saling berkait, dan daripada itulah dia muntaza', dia dikeluarkan. Maknanya maksudnya adalah ditunjukkan bahawa itulah dia apa ni musyabbahnya, dan itulah dia musyabbah bih, dan itulah dia apa ni wajhus syabah. Itu maksudnya muntaza'un min umurin majmu'atin qurina ba'daha ila ba'din. Tak. Okey, wadzalika dia pun hurai. Dia nak hurai, dia kata muntaza'un min umurin ila akhirih itu apa dia? Okey, yang pertama dia kata ru'ya minal kafiri fi'lun makhsus. Okey, ru'ya ni luhiza, maknanya kita didapatilah, dapati bahawa daripada orang kafir itu ada fi'lun makhsusun. Ru'ya ay luhiza. Okey, minal kafiri fi'lun makhsusun, maknanya okey, daripada orang kafir ada satu perbuatan yang khusus. Apa dia perbuatan tu? Wa huwa husbanul a'mali nafi'atan lahu, menyangka bahawa amalan itu akan memberi manfaat kepadanya. Wa antakuna lil a'mali suratun makhsusah, dan amalan tu pula ada satu bentuk yang khusus. Wahia apa dia? Suratul a'malis salihah, bentuk amalan-amalan soleh yang allati wa'adallahu ta'ala bithawabi 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan pahala kepada orang yang melakukan amalan soleh tu. Bisyartil iman, dengan syarat iman kepada Allah dan iman kepada rasul-rasulnya. Okey, wa annaha la tufiduhum fil aqibati syai'an, tetapi amalan itu tidak memberi faedah pun kepada mereka fil aqibah, di akhirat nantilah. Okey, syai'an, sikit pun tak bagi apa ni faedah, tak bagi manfaat. Wa annahum yalqauna fiha, dan mereka apa dia akan dapat fiha, maknanya fil aqibah tu aksama amaluhu, berlawanan daripada apa yang mereka cita-citakan. Wa huwal azabul alim, huwal azabul alim tu adalah hurai kepada apa yang mereka dapat. Yalqauna fiha aksa tu, apa dia yang aksa, yang sebaliknya tu wa huwa al azabul alim. Wa huwal azabul alim tu adalah maksud aksa tu. Okey, jadi yang tu adalah musyabbah. Ya, lebih kurang dengan yang dia cerita atas tu. Lepas tu wa kadza fi janibil musyabbah bih. Janibil musyabbah bih pun sama juga, muntazaun min umurin majmu'atin kurina ba'duha ila ba'din. Dan begitulah juga di dalam apa ni dari sudut wajhus syabah, sama juga, muntazaun min umurin majmu'atin kurina ba'duha ila ba'din. Apa dia benda tu? Kita balik semula pada atas ni. Al-manzarul mutmi'u ma'al makhbaril mu'isi alladhi huwa ala aksi ma kuddira. Itulah yang hurai pada muntazaun, huwa muntazaun min umurin majmu'atin kurina ba'duha ila ba'din. Jadi dua perenggan ni memang Qazwini syarah tu, ayat tu masya-Allah lah, kita kalau kita perhati betul-betul, kita faham apa ni kalimah dia tu, insya-Allah kita akan dapat tangkaplah apa maksud dia. Okey. Ada satu lagi contoh, kita ada 10 minit. Saya baca contoh ni mudah je. Kalau kita faham dah yang atas tu. Okey, malam ni kita ayat Quran je lah. Okey, tak ada syair malam ni. Kecuali mikarin, mifarin, mukbilin, mudbirin, ma'an tadi je. Okey. Baik, lepas tu cerita pasal rimun alal qa'i. Okey. Wa kahirmanil intifa'i bi ablaghi nafi'in ma'a tahammulit ta'bi fi istishabihi. Contoh yang kedua, wajhus syabah, ialah hirman al-intifa'. Maknanya apa?
Tak dapat manfaat lah, diharamkan mendapat manfaat. Maknanya tak dapat manfaat. Bi ablaghi nafi' ma'a tahammulit ta'ab fi istishabihi. Kejap. Okey. Bi ablaghi nafi' dengan manfaat yang paling, kita kata paling yang besar sekali lah. Okey. Ada benda yang paling memberi manfaat benda tu. Okey, ablaghi nafi', paling memberi, menyampaikan manfaat. Okey. Paling kita kata mubalaghah, maknanya memang benda tu memang sangat-sangat memberi manfaat. Tetapi hirmanil intifa', tapi tak dapat manfaat. Rugi tak? Okey. Sedangkan ma'a tahammulit ta'bi fi istishabihi. Sedangkan telah menanggung kesusahan dalam istishab. Istishab ni maknanya bersama-sama, berkawan pun boleh, pikul pun boleh. Ada tengok kepada ayat tu. Tu maksud istishab. Bersahabat, bersahabat dengannya. Maknanya duduk dekat dengan dia lah. Pikul dia ke, bawa dia ke, berkawan dengan dia ke, bersama-sama dengan dia. Itu maksud istishabihi dah. Dan itu adalah wajhus syabah. Hirman al-intifa' bi ablaghi nafi'in ma'a tahammulit ta'bi fi istishabihi. Jadi ini juga adalah muntaza'un min umurin majmu'atin qurina ba'duha ila ba'din. Sama. Dan ini juga adalah contoh untuk al-murakkab al-aqli. Benda ni, hirmanil intifa' ila akhirih, ini benda yang kita gambarkan pada akal kita. Okey? Duduk dengan satu benda yang sangat-sangat memberi manfaat, tapi sikit pun tak boleh ambil manfaat. Memang sangat-sangat rugi. Okey. Apa dia punya syahid dia, contoh dia? Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah. Okey. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Okay. Perumpamaan orang, mathalul ladzina, perumpamaan orang yang hummilut taurata, orang yang dipertanggungjawabkan ke atasnya kitab Taurat. Ya, maknanya apa? Orang Yahudi yang Allah Subhanahu Wa Taala buat turun melalui Nabi Musa kitab Taurat kepada mereka, tu hummilut taurat. Okey, dipertanggungjawabkan. Okey. So malam yahmiluha, tapi mereka tidak mengambil tanggungjawab. Maknanya tak ikut pun Taurat tu. Tak. Maka Allah pun perumpamaan orang-orang Yahudi tu yang tidak mahu ikut kitab Taurat, kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti apa? Al-himar yahmilu asfara. Seperti himar. Allah bagi tasbih seperti himar tu. Himar yang yahmilu asfara. Keldai yang membawa buku-buku. Ya. Saya rasa kita boleh nampak tak apa ni perumpamaan tu kan? Keldai tak? Keldai ni ada satu binatang yang dalam budaya Arab memang binatang yang membawa maksud bodoh. Sepatutnya dengan kebodohan dia tu tak, bila dia duduk berkawan dengan kitab tu tak, sepatutnya lah kan, dia duduk bawa kitab hari-hari kan. Okey, sepatutnya dia akan jadi pandai. Sebab kitab tu adalah ablaru nafi', benda yang paling mahal sekali memberi manfaat, benda yang paling memberi manfaat. Dia hari-hari duk bawa kitab, tapi dia duduk bodoh situlah. Jadi begitulah juga dengan orang Yahudi yang Allah Subhanahu Wa Taala beri Taurat, yang mana Taurat tu adalah hudan, hidayah kepada kaum Yahudi, tapi mereka tidak ikut, tidak menjalankan tanggungjawab mereka. Lam yahmiluha. Maka samalah mereka dengan himar yang membawa buku tu. Maka benda ni juga kita boleh kiyah pada kita tak? Kita boleh kiyah pada kita ya ada tak? Zaman kita sekarang ni kan. Zaman kita sekarang ni yang buku-buku tu dibawa dalam apa kita kata, ada banyak kitab ada banyak kitab, banyak buku rujukan, masya-Allah. Rumah ke dalam kereta ke, bawa dengan kereta dengan kitab semua dah. Tapi mungkin perangai kita tu kata apa, tak pernah berubah dah. Wallahu a'lam lah, kita fikirkanlah dah bila kita baca ayat. Okey, tapi cuba nak tengoknya daripada sudut balaghah dia. Okey, dia kata
fa innahu aidan muntaza'un min umurin majmu'atin qurina ba'daha ila ba'din. Sama macam tadi. Wa dzalika, dia Hurai dia kata annahu ru'iya minal hima. Kita perhati, kita tengok pada hima tu ada fi'lun makhsus. Apa dia? Wa huwal hamlu. Okey. Hamlu tu maknanya menanggung, bawa tu lah, bawa tu. Wa an yakunal mahmulu syai'an makhsusan wa hiyal asfar. Al-mahmul pula sesuatu yang khusus, iaitu al-asfar. Al-asfar ni adalah lembaran-lembaran kitab tu lah. Kitab tu lah. Allati hiya awiyatul ulum. Kitab ni adalah bekas ilmu. Awiyah, wi'a ni bekas. Tak? Wi'a ni dalam bahasa Arab, kalau orang tengok cerita Arab yang dia bubuh air dalam kulit kambing tu yang dia buat macam kulit kambing tak, dia jahit tepi tu tak, lepas tu jadilah lepas tu dia bubuh mucung atas tu, lepas tu boleh bubuh air tak, tu dipanggil wi'a lah tu, wi'a tak, maknanya bekas tak, tapi bentuk dia tu asal dia wi'a. Jadi bekas ilmu, maknanya kitab lah, dalam kitab tu dah ada ilmu. Tapi wa annal himara jahilum ma fiha. Himar banyak mana kitab dia bawa pun dia tetap tidak tahu apa yang ada dalam kandungan kitab tu. Mana terdapat manfaat sikit pun. Wa kadza fi janibi al musyabbah. Maka begitulah juga pada pihak musyabbah. Boleh tak? Okey. So saya rasa malam ni cukuplah dengan dua firman Allah ini. Dan saya nak minta sekali lagi, pesan juga sekali lagi supaya jangan lupa baca apa kata ulama tafsir berkenaan dengan ayat ini. Sebab bila kita baca tafsir je, dia akan sebut pandangan ulama tabi'in ke sahabat ke riwayat-riwayat. Maka kita akan dapat tambah lagi kefahaman kita terhadap ayat Allah ni. Okey, boleh tak? Boleh. So saya rasa malam ni setakat tu saja. Ada soalan ke? Rimun 'alal qa'i bainal bani wal 'alami ahalla safkadami fil ashhuril hurum. Okey. Isyarat ni gitulah doa. Jelah orang yang macam saya lah dok, saya ni ialah ada bidang bidang bahasa dah. Okey, bidang bahasa. Kalau nak kira cerita sebenarnya dulu kalau orang tanya nak ambil bidang apa, bidang syariah, bidang syariah. Ingat lagi tak? Bila orang tanya belajar nanti nak ambil bidang apa, bidang syariah. Tapi tak tahulah bila ada suatu hari tu, inilah kadang ustaz ni kadang dia peranan dia mulut dia tu kata masing tak, mulut dia tu masing tak. Masing mulut ustaz tak. Saya ingat lagi, mungkin kalau sahabat saya tu ada, tapi kita online ikut sahabat saya masa sekolah tu, masa tingkatan 6. Kalau ayah Haji Zainal mungkin tak ada. Mungkin ingat lagi hari tu. Ustaz dah meninggal dah. Ustaz Sumekah. Ustaz Sumekah. Kalau mungkin ada sahabat-sahabat saya di sekolah Helmi Akhtar, mungkin ingat Ustaz Arwah rahimahullah. Okay, dia mengajar Tarikhul Adabil Arab. Dia Ustaz Muwallad. Tarikhul Adabil Arab. Yang dia sebut. Masya-Allah. Masa tingkatan 6 dulu. So saya ambil STU. Bila dia tengok saya, dia kata Azhan, dia kata Entah kalau nak sama belajar nak ambil bidang apa? Tanya. Saya ingat lagi masa tu kata silatlah kawan saya Haji Zainal tu kata, Ustaz aku panggil saya Jahal. Jahal ni dia nak sambung, nak pergi lah ke Tanah Arak lah, nak ambil syariah. Dia kata entah ni, anda rasa entah ni kena ambil lorah, dia kata. Jadi kata-kata dia tu dia masuk dalam kepala, masuk dalam ni, kata tak. Sebab tu bila saya pergi ke Madinah, tak, bila selepas saja temuduga di Madinah tu sendiri,
apa ni, temuduga itu saya memang kena pergi ke Syu'bah dululah. Okey, bukan masuk kuliah dululah. Pergi ke Syu'bah dulu. Okey, dan bila kita dah belajar dari Syu'bah satu sem tu, maka dia pun dah borak lah, tanyalah maknanya selepas ni nak pergi ke fakulti mana. So saya rasa, itu dah ada kita kata tak, kata-kata ustaz tu kan, dia memberi kesan tak? Kita tak tahu. Saya pun tulis orang tu, okey, pergi ke apa, kuliah lughah. Jadi saya seorang je lah maknanya dalam batch tu yang pergi ke kuliah lughah, orang lain pergi ke kuliah dakwah, kuliah hadis, tak, kuliah kalau yang hafiz Quran tu kuliah Quran, kuliah syariah lah yang amalnya, dia kuliah dakwah. Saya seorang je. Jadi saya dalam kelas tu saya jadi apa kata, lelaki Melayu terakhir lah dalam kelas. Tak belajar. Tapi betul lah bila saya belajar tu saya rasa saya boleh gila. Boleh gila. Kalau syair-syair tu bila tu saya rasa macam cepat masuk cepat masuk. Tapi saya alhamdulillah saya bersyukur juga sebab masa belajar di Madinah tu dia punya sistem dia tu walaupun kita di kuliah lughah, tak, walaupun kita di kuliah lughah, kita belajar ni semua yang apa ni, yang subjek-subjek yang diniyah kita memang belajar sama dengan fakulti lain belajar, cumanya daripada segi kadar kita kata silibus dia aja. Saya buat contoh lah. Okey, walaupun saya di kuliah lughah, tapi semua kitab-kitab hadis yang Sunan Sittah tu kita baca semua. Kita bahkan saya yalah, di Madinah masa tu dia, sekarang pun kali mungkin kot dia bagi apa, dia bagi kitab free kan. Memang saya ingat lagi tahun 1 tu saya dapat Fathul Bari. Sampai sekarang Fathul Bari tu ada kat rumah. Kalau rasa nak baca, nak rujuk, cari je, buka je. Fathul Bari. Lepas tu terima Sahih Muslim. Walaupun cetakan itu cetakan lama, tapi boleh baca lah. Sahih Muslim. Lepas tu Jami' Tirmizi. Lepas tu terima semua. Lepas tu kita akan ada subjek hadis. Okay, sekali seminggu, dan ustaz daripada fakulti hadis, profesor Mat daripada fakulti hadis, dia akan mari, dia akan baca. Jadi maknanya tak, walaupun kita kuliah lughah tapi kita tahu apa pasal ilmu hadis, apa tu kita tahu. Maknanya kalau kita nak bercakap, kita nak bagi tazkirah sikit-sikit pasal hadis tu, kita boleh lah. Apatah lagi kalau selepas tu kita pergi belajar di Masjidil Haram ke, kita pergi dengar ke, kita baca gini, semua discuss dengan kawan-kawan dalam bidang hadis. Maka kita tahulah. Itu dia punya sistem dia. Walaupun kita takharut daripada kuliah lughah, tapi tafsir kita belajar, hadis kita belajar, akidah kita belajar belaka. Belajar belaka. Cuma sikit-sikit lah. Saya ingat lagi fiqh dah. Fiqh. Tak, fiqh. Kalau orang di kuliah syariah, sahabat apa ni, Hilbi Akhtar, dia kuliah syariah. Tak. Okey. Mungkin dalam satu sem tu Ustaz Hilmi dah. Mungkin maknanya belajar masalah, masalah maknanya permasalahan, isu dah, kes tu mungkin dalam 150 ke, mungkin lebih lagi dah Ustaz Hilmi. Tak. Tapi saya di fakulti, oleh kerana dia sekali seminggu sejam, tak. Mungkin ustaz boleh baca dalam 10 masalah ke 15 masalah. Tak. Tapi kita terdedah lah dengan fiqh 4 mazhab dah. Sebab bila ustaz mari masuk, okey, dia berkata, okey, dia ikut start dengan contohnya dengan wuduk. Okey, dalam masalah wuduk, okey, masalah siang, dia kata ikhtalafal ulama fi hadhihi mas'alati ila aqwal. Okey, al-qaulul awal gini. Lepas tu apa dia punya dalil dia? Al-qaulul tsani gini. Apa dia punya dalil dia? Warajihu fil mas'alah. Dia ajar gitu. Tu dia punya silibus dia. Jadi kita terdedah lah. Tu pun tahu. Tak. Okey, cuma nak ceritanya, okey, balik semula, maknanya pasal syair tadi. Okey, bila kita duduk di kuliah lughah ni memang kita akan terdedah banyak kepada al-adab, asy-syair. Tapi walaupun saya di kuliah lughah, okey, bukan kesemua subjek lughah tu kita boleh menguasai kan. Dia ada subjek-subjek tertentu yang kita rasa kita lebih minat pada benda tu. Contoh, saya lebih minat pada balaghah, saya lebih minat pada nahwu. Dan syair ni bolehlah, okey. Tapi tidaklah kita kata maknanya mendalam sangat. Tapi kalau baca syair, kalau merujuk pasal syair contohnya, kalau nak cerita-cerita pasal syair tu suka. Terutama kalau sejarah-sejarah tu, kita suka. Sebab dia cerita kan. Dia cerita, dia menarik minat. Gitulah. Poin saya nya, tak kira lah kita belajar apa pun sekalipun, okey, pastikanlah apa yang kita belajar tu kita dapat memberi manfaat lah. Memberi manfaat, maknanya kita menunaikan tanggungjawab kita tu. Jangan jadi macam dalam ayat ni, masalul ladzina humilut taurat thumma lam yahmiluha
kamathalil himari yahmilu asfar. At least apa benda yang kita belajar dulu tu kita sampaikan. Kita lakukan perubahan dengannya. Tak kiralah walaupun sikit. Atas bidang-bidang dan juga di atas kita kata ilmu masing-masing lah. So saya berhenti setakat tu. Minta maaf lah tadi bila sebut cerita tadi tu rasa macam nak share sikit je. Okay, terutamanya untuk inilah pelajar-pelajar saya dah. Semoga apa yang saya share tu untuk pelajar-pelajar saya dapat memberi sedikit kita kata pencerahan lah, semangat sikit nak belajar dan sebagainya. Boleh dah? Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.